Sekadar mengulik kenangan, part yang kedua. Jadi macam-macam cara aku buat untuk Aisyah timbul perasaan benci pada aku, termasuklah aku ubah cara layanan aku pada dia. Sebab aku anggap dengan cara tu Aisyah akan mula benci dan jauhkan diri daripada aku. Senanglah untuk kami nak berpisah kan, tapi jangkaan aku meleset. Makin kuat cinta dan sayang kepada aku. Dia dengan senangnya dia maafkan aku dan terima aku dengan seadanya. Aisyah, sungguh kuat cinta awak pada saya ya. Kemuncaknya bila aku jadikan seorang gadis dekat tempat aku belajar ni sebagai kambing hitam. Aku berkenalan dengan gadis di tempat aku belajar ni. Aku namakan dia Anis dalam cerita ni. Bukan nama sebenar. Anis sangat jauh lebih muda berbanding aku dan Aisyah. Aku berkawan rapat dengan Anis. Untuk makluman, Anis ni dia dah ada teman lelaki dekat tempat belajar kami ni. Tapi hubungan rapat aku dan Anis pun diketahui oleh teman lelaki dia. Dan aku pun rapat juga dengan teman lelaki Anis ni. Sebab boyfriend dia ni tak kisah pun aku dengan Anis rapat. Sebab Anis anggap aku macam abang angkat dia je. So aku buat macam-macam cara untuk pastikan Aisyah anggap aku dan Anis adalah sepasang kekasih. Dan Aisyah anggap aku curang dengan dia. Aku berpakat dengan Anis dan juga boyfriend Anis untuk memastikan cerita aku curang ni sampai pada Aisyah yang berada kat Putrajaya masa tu. Aku sengaja pastikan kawan-kawan Aisyah dan juga kawan-kawan aku maklumkan pada Aisyah yang aku ni curang. Cerita aku curang tu tersebar dengan meluasnya di kalangan kawan-kawan kami berdua dan perkara tersebut sampailah pada Aisyah. Tapi Aisyah tetap tak percaya. Aisyah masih lagi tinggi kepercayaannya pada aku. Akhirnya aku sengaja biarkan diri aku terkantoi. Cerita aku bersekedudukan tu dan ada hubungan dengan Anis akhirnya sampai pada Aisyah. Namun kebenarannya sebenarnya dalam rumah sewa tu sangat ramai kawan-kawan lelaki aku. Termasuklah boyfriend Anis pun ada juga masa tu dekat dalam rumah sewa tu. Semenjak dari kejadian kantor itu, kawan-kawan Aisyah termasuk juga kawan-kawan aku yang tak ada dalam pakatan tu dah mula membenci dan menjauhkan diri daripada aku. Mereka telah menghasut dan menasihatkan Aisyah untuk berpisah dengan aku. Ya, misi aku berjaya. Perempuan kan, mana ada yang boleh terima. Lagi-lagi bila pasangan tu ada hubungan sulit dengan perempuan lain. Dan akhirnya hubungan cinta aku dan Aisyah terputus. Dan memang itulah harapan aku. Kawan-kawan Aisyah termasuk kawan-kawan aku yang tak ada dalam pakatan tu terus-menerus menghina dan membenci aku. Aku tak kisah semua tu. Aku ucapkan jutaan terima kasih pada Anis dan juga boyfriend dia sebab bantu aku dalam menjayakan misi aku. Maka bermulalah kehidupan aku sebagai seorang yang single. Dan Aisyah pun single. Kami teruskan kehidupan masing-masing lepas putus hubungan. Aku sebenarnya sangat sayang dan cintakan Aisyah. Aku sentiasa berdoa agar Aisyah dapat bertemu dengan lelaki yang baik dan berjaya dalam kerjaya serta kehidupannya. Aku sentiasa tanya khabar tentang kehidupan Aisyah melalui kawan-kawan aku yang ada di KL. Akhirnya aku dapat berita bahawa Aisyah sedang bercinta dengan seorang lelaki juga yang tinggal di KL. Dan paling penting, lelaki tersebut adalah seorang yang berjaya dalam kerjaya serta kehidupannya. Bagi aku, Aisyah dah jumpa dah dengan lelaki yang sama taraf dengan dia. Aku gembira dan mengharapkan mereka dapat melangsungkan perkahwinan dengan keadaan yang segera. Sebab itu adalah impian dan harapan kedua ibu bapa Aisyah yang mengharapkan anak mereka dapat berkahwin dalam masa yang terdekat. Namun, aku sangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Aku dapat tahu bahawa lelaki itu bukanlah seorang lelaki yang baik. Aisyah sentiasa dibawa oleh dia ke kelab-kelab malam. Dan hasil risikan aku, lelaki tersebut juga adalah seorang kaki botol dan kaki perempuan. Dan macam-macam lagi lah kehidupan lelaki tersebut yang tak baik dan tak perlulah aku cerita kat sini. Aku mula rasa sangat bersalah dan simpati pada Aisyah masa tu. Seperti aku maklumkan pada awal tadi, Aisyah ni seorang gadis yang sangat naif pada mulanya dan seorang perempuan sangat baik. So aku hubungi Aisyah semula dan Aisyah pun cerita pada aku apa yang dah berlaku dalam hubungan baru mereka berdua. Okay, untuk makluman dalam tempoh aku single tu, aku secara tiba-tiba juga telah dihubungi oleh seorang sahabat lama aku pada zaman sekolah yang dah lama terpisah dan terputus hubungan. Aku namakan dia sebagai Ain, bukan nama sebenar. Ain ini adalah sahabat lama yang pernah aku jatuh hati pada dia masa zaman sekolah dululah. Tapi masa sekolah dulu kan, Ain dah pernah tolak cinta aku dah. Pada ketika aku dan Ain berhubung semula, masa tu Ain sedang melanjutkan pelajaran di sebuah IBTA di selatan tanah air. Aku dan Ain terus kekal berhubung dan kami bertambah rapat. Ain melafazkan cinta dia pada aku dan memohon jutaan kemaafan kepada aku sebab dia pernah tolak cinta aku dulu masa zaman sekolah tu. Tapi aku tidak berikan jawapan dan aku tidak memberikan sebarang reaksi pun di atas lafaz cinta Ain pada aku. Sebab masa tu aku sedang memikirkan nasib Aisyah. Okay? Tapi Ain tak bersalah pun dalam hal ni sebab Ain tak tahu menahu tentang cinta aku dan Aisyah. Sebelum kami rapat semula, aku telah memaklumkan pada Ain yang status aku sekarang ni adalah single. Ain memberikan ruang masa pada aku untuk menyambut cintanya. Aku hubungi Aisyah semula untuk jumpa dengan dia dekat KL. Kami jumpa dan habiskan masa dengan berjalan-jalan di sekitar bandaraya KL
Ketika tu aku baru dapat tahu yang Aisyah berpisah akhirnya dengan lelaki tersebut. Okay, masa tu juga aku rasa seolah-olah cinta antara kami berdua berputik semula. Dan pada hari tu aku rasa sangat-sangat panjang dan rasa sangat indah. Aku nampak dari air muka Aisyah yang dia ni sangat happy dan bahagia dapat habiskan masa dengan aku seharian. Masa lewat malam waktu kami berpisah untuk pulang semula tu ke tempat aku belajar, Aisyah hantar aku ke terminal bas untuk aku balik. Dan dalam kereta sebelum berpisah dan turun dari kereta tu secara spontan, Aisyah menangis dengan sekuat-kuatnya sambil peluk aku. Aku tak sangka dan aku terkejutlah dengan reaksi dan tindakan spontan Aisyah. Dan dalam perjalanan pulang, tindakan Aisyah tersebut membuatkan aku tertanya-tanya dan teringat-ingat sepanjang perjalanan. Tak pernah pun aku tak tidur dalam bas, tapi malam tu aku tak dapat langsung lelapkan mata sampailah aku tiba ke destinasi tempat aku belajar. Dalam perjalanan pulang yang agak panjang tu, aku buat keputusan bahawa bila aku sampai ke destinasi nanti, aku nak terus hubungi Aisyah untuk maklumkan pada dia bahawa aku nak get back semula dengan dia. Dan seterusnya aku akan berterus terang pada Aisyah tentang rancangan jahat aku yang sebelum ni lah yang membuatkan kami berpisah. Dan aku nak minta maaf sungguh-sungguh pada Aisyah dan berjanji akan mengutarakan janji aku ni untuk memperistrikan dia. Tapi semuanya meleset. Aku hubungi Aisyah lepas tu, tak ada jawapan dan gagal untuk dihubungi. Berbulan-bulan aku cuba untuk kontak dia tapi gagal. Aku cuba dapatkan bantuan kawan-kawan dia juga untuk aku hubungi Aisyah. Namun tak ada kerjasama daripada kawan-kawan dia sebab kan sebelum ni kawan-kawan dia benci aku sebab tindakan aku yang sebelum ni. Aku cuba macam-macam cara untuk jumpa Aisyah di Putrajaya. Namun tetap gagal. Dan setelah berbulan-bulan tu barulah aku dapat jawapan di atas tindakan Aisyah. Aku dimaklumkan oleh salah seorang sahabat dia bahawa Aisyah dah tahu yang aku dan Ain sedang mempunyai hubungan yang baik. So, dia korbankan cinta dia pada aku supaya Ain tak kecewa menunggu cinta aku. Rupa-rupanya, pelukan dengan derayan air mata dalam kereta sebelum aku pulang ke destinasi aku tu adalah pelukan perpisahan dia untuk aku. Dan seharian bersama-sama aku di KL tu adalah hari terakhir dia dapat bersama dengan aku. Sungguh kuat dan kental dia sembunyikan perasaannya. Namun sehingga kali ini aku tak puas hati dan sukar untuk percaya dengan jawapan tersebut sebab aku tak dapat jawapan dan penjelasan ni daripada mulut Aisyah sendiri. Okey, berbalik pada cerita Ain, dia terus menunggu jawapan cinta daripada aku dan dia sedikit pun tidak mendesak aku. Dia sangat setia tunggu balasan cintaku. Dan masa terus berlalu, akhirnya aku berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang. Tak lama lepas berehat panjang, lepas habis belajar tu, aku diterima untuk bekerja di sebuah syarikat minyak dan gas yang terkenal di tanah air. Alhamdulillah, kehidupan kerjaya aku bertambah baik dan aku pun dah dapat gaji yang agak lumayan. Akhirnya dalam tempoh aku berkejaya tu, dan seterusnya tempoh yang agak lama untuk Ain menunggu jawapan daripada aku. Aku terima cinta Ain. Dalam tempoh semester akhir Ain di dalam pengajian tersebut, keluarga aku hantar rombongan pertunangan. Kami bertunang dan berkahwin sejurus Ain menamatkan pengajian. Ain seorang yang sangat bijak dan dia pun ada kelulusan pendidikan yang tinggi. Dalam beberapa bulan aku dan Ain bergelar suami isteri, aku dapat tahu yang Aisyah pun dah melangsungkan perkahwinan dengan pasangannya. Dan masa tu aku dapat tahu juga suami Aisyah adalah lelaki yang sangat-sangat baik dan berkejaya yang bagus. So aku happy lah dan bersyukur mendengar berita tu. Aku dan Ain dikurniakan seorang anak perempuan dan tak lama lepas tu aku dengar pula Aisyah dan pasangan dia dapat anak lelaki. Namun ada perkara yang agak mengejutkan aku bila Aisyah menamakan anak lelaki mereka nama seperti nama aku. Pada ketika tu aku berjaya untuk hubungi Aisyah dan tujuan utama sebenarnya aku hanyalah nak ucapkan tahniah atas perkahwinan dia kan dan atas kelahiran cahaya mata. Aku tanyalah juga dalam banyak-banyak pilihan nama, kenapa mesti pilih nama aku? Dan dia hanya jawab dengan gelak tawa yang kecil saja. Perbualan telefon kami tak lama, hanya sekadar ucapan tahniah dan bertanya khabar. That's it. Lepas tu kami berdua dah tak lagi berhubung. Alhamdulillah rumah tangga aku dan juga rumah tangga Aisyah yang dibina berjalan dengan penuh kebahagiaan dan kehidupan keluarga pun bertambah baik. Hari ini aku dikurniakan 2 orang cahaya mata dan Aisyah pun dah ada 3 orang anak dah. Syukur di atas nikmat Allah. Aku dah pun ada syarikat dan perniagaan sendiri dan Aisyah pula menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan dengan kejayaan beliau di Kementerian Putrajaya pun semakin bagus. Sampai hari ini, Aisyah masih belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya tentang perpisahan kami dulu. Dan sehingga ke hari ini juga, Aisyah masih lagi menganggap kami dulu berpisah sebab aku yang curang pada dia. Bukan mengungkit kisah lama, sekadar mengulik kenangan.